Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton di rumah. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, kita kembali pada hari ini sekali lagi dalam waktu yang sekarang ini. Apalagi kalau bukan rancangan jawapan panas Cik Man. #korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Jadi kita masih lagi menyambung perbahasan kita tentang hadis berkaitan dengan perkahwinan. Okey, jadi kita nak bincangkan tentang banyak persoalan-persoalan yang datang daripada netizen. Kita ambil soalan saja ni, antaranya Cik Man, macam mana isteri yang tanggung suami dan suami pula tidak bekerja? Ini kadang-kadang berlaku. Ada juga berlaku dalam masyarakat. Okey, sekarang ni kita kena faham satu perkara, iaitu dalam sesebuah perkahwinan ada kewajipan-kewajipan yang perlu digalas oleh setiap pasangan. Itu apa kewajipan sebagai seorang isteri dan apa kewajipan sebagai seorang suami. Apa hak yang perlu ditunaikan oleh isteri ke atas suaminya dan apa hak yang wajib ditunaikan oleh suami ke atas isterinya. Bila berkenaan dengan nafkah ini, itu dia menjadi kewajipan kepada suami untuk mencari duit, kerja, keluar daripada rumah, orang kata all out untuk membina kehidupan. Sedangkan isteri tidak wajib untuk mengeluarkan nafkah. Sebab tu ada satu orang kata kata-kata ataupun sefel orang perempuan mungkin suka dengar kot. Orang lelaki dia rasa macam ada marah betul, merah padam muka kan. Duit suami ada duit isteri di dalamnya, tetapi duit isteri tak ada duit suami di dalamnya, kecuali kalau isteri dengan sukarela. Seronok maklum, lepas ni maklum berhujah dengan Pak Long balik ke rumah ya. Tapi maklum kena fahamlah, setelah si suami itu memberikan nafkah secara adil, kemudian ada belanja benda-benda tambahan, maka isteri tak boleh sesuka hati nak ambil duit suami tanpa izin suami. Itu namanya mencuri. Lain kalau suami jenis, ya Allah, tak hidung masin, 3 bulan belanja RM20. Makan apa? Nak makan apa? Pasir masak lemak cili api. Kan 3 bulan duduk dekat KL ni, bukan duduk kampung. Kampung tu sayur cabut aja tepi longkang tu pucuk bergara. Ini KL sayur sekilo berapa? Kalau kampung tu kan ikan kan Allah lalu aja tepi sungai tu. Ini ikan dekat KL berapa? Jadi maknanya suami kena pastikan dia bagi nafkah yang sesuai. Tapi bukanlah suatu kezaliman. Isteri pun kena faham, suami gaji yang 300 sebulan tak sama dengan suami jiran sebelah yang gaji 30k sebulan. Jadi bila si isteri ni berborak dengan bini orang sebelah, bini orang sebelah tanya, laki kau bagi berapa? Laki aku bagi RM30 aja. Nisbah dengan 300 okeylah tu. Lepas tu kita pula pergi tanya dengan bini orang sebelah, suami kau? Suami aku paling sikit setakat ni 3k. Tak melenting. Memang kita salah faham. Kita melenting sebab kita salah faham. Kita tak boleh nak samakan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Laki orang tu 30k sebulan, dia CEO syarikat. Laki kita pula 300 sebulan. Pak Gad, CEO syarikat tu, dekat syarikat dia bekerja tu. Jadi benda-benda begini mesti ada saling faham. Dalam perkahwinan, sebelum salam tangan dengan Tok Kadi aku terima nikahnya, kita kena kenal siapa pasangan kita. Itu pentingnya ta'aruf. Itu pentingnya merisik dalam budaya Melayu. Itu pentingnya tafahum untuk saling faham, memahami. Abang tak apa bang? Gaji abang 300, ayang yakin abang dah buat yang terbaik, abang dah hantar resume kat sana, hantar resume dekat sini, kemudian abang dapat yang ni je. Okey, gaji abang 300, ayang akan cuba berjimat. Kita makan yang simple-simple je bang ya. Seminggu ni kita makan sandwich, roti kering, tak ada isi. Itu je bang. Ayang faham. Yang doakan semoga abang dapat kerja yang lebih baik, semoga kehidupan kita berubah. Ini isteri yang faham. Dia tak memaksa suami dia mesti jadi suami sama macam suami jiran sebelah. Itu pentingnya seorang isteri yang berpegang kuat pada agama untuk dia faham suaminya. Baik, kemudian ada suami yang kedekut gila babeng. Gaji memang ribu-riban, tapi bini langsung nafkah pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Maka benda ni macam mana nak selesaikan? Ada satu perkara berlaku pada zaman Nabi, ada hadisnya, ada dalilnya, di mana pada zaman Nabi dulu ada seorang wanita yang bernama Hindun. Dia datang berjumpa Nabi. Nabi ni jabatan agama. Nabi ni qadi. Nabi ni mahkamah. Nabi ni ketua yang menguruskan segala-gala urusan umat. Jadi dia pun mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ni, isteri orang ni, Hindun ni, makcik Hindun ni tadi, dia mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, suami aku kedekut gila. Tak bagi nafkah, tak bagi duit belanja ni, tak cukup ni, macam mana dah jadi susah dah ni. Jadi apa kata Nabi? Kalau Cik Man bagi tahu apa yang Nabi sebut ni, bukan main tersenyum lebar sampai ke telinga maklum-maklum dengarnya ya.
Baik, Nabi kata, ambillah duit ataupun hartanya tanpa pengetahuan dia. Senyap-senyap. Tak minta izin pun tak apa. Seronok maklum, ketawa kau maklum. Kan? Sebab apa? Benda tu keperluan. Kalau tak ambil, bukannya si isteri tu nak ambil duit tu untuk dia pergi Lazada ke ataupun Shopee. Tapi untuk keperluan dia dan untuk suami juga. Abang tak bagi duit nafkah bang. Abang tak bagi duit dapur. Abang tahu kan duit dapur ni bukan ayang nak makan seorang. Ayang pun nak masak juga. Abang nak makan apa kan abang? Heboh marahnya. Kenapa tak masak? Sebab ikan tak ada. Abang tak bagi duit. Jadi bukan untuk kepentingan ayang juga. Tapi untuk kepentingan abang ataupun seisi rumah tangga. Jadi boleh dalam keadaan yang darurat Cik Man ulang, dalam keadaan yang begini, yang terpaksa, suami yang aneh-aneh perangai, yang memang tak bagi duit setahun sekali, itu pun RM2 aja, maka boleh si isteri mengambil secara senyap-senyap tanpa izin suami, kerana pengambilan tersebut akan kembali kepentingannya, maslahatnya untuk rumah tangga. Suami perasan tak perasan itu, doalah kepada Allah kan. Tapi janganlah maklum pergi ambil sekali kap kan, sekali satu. Orang kata satu genggam tebal duit tu, perasan suami, bergaduh lain pula jadinya. Tapi nak kata sekadar untuk keperluan. Nabi sebut sekadar untuk keperluan. Bukan nak beli rantai emas, pergi Zulian seumpamanya, wah seronok shopping suami pun ayang, berkilat-kilat nampak. Macam kedai emas bergerak, tak. Itu sekadar keperluan saja. Jadi ini orang kata berita gembiralah kepada isteri yang ingin menyelesaikan masalah seorang suami yang sangat kedekut. Okey, kita kembali selepas ini. Ada persoalan daripada isteri-isteri, Cik Man, suami saya dia mengaku bujang lah Cik Man. Dia mengaku bujang sebab member dia bagi tahu malam tadi lepak kedai mamak dia mengaku bujang. Jadi jatuh talak ke tidak? Alhamdulillah kembali kita dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Cik Man belik-belik, orang kata DM tu banyak persoalan yang orang kata ditanyai oleh netizen, antaranya ialah berkenaan dengan perkahwinan lah. Ada satu persoalan, bukan satu sebenarnya, banyak ya, terutamanya di kalangan isteri-isteri orang. Jadi Cik Man jadi takut, nanti seolah-olah macam aku berurusan dengan isteri orang, nanti dituduh sebagai perampas pula. Baik, soalan yang kebanyakan ditanya oleh isteri orang ialah berkenaan dengan talak ataupun perceraian. Cik Man, Ustaz, tolong saya mengalami masalah rumah tangga, isteri saya suami saya melafazkan talak, kemudian cakap sesuatu yang saya rasa dia kata menceraikan saya ke, belum ke dan seumpamanya, tergantung ke macam mana. Beginilah pesan Cik Man kepada isteri-isteri ataupun suami-suami sekalian, kalau ada berlaku masalah rumah tangga, tempat yang paling utama untuk kita rujuk berkenaan dengan status perkahwinan kita adalah Jabatan Agama ataupun pusat kaunseling berkaitan dengan urusan-urusan mahkamah. Sebab urusan perkahwinan ini adalah urusan yang penting. Dia bukan urusan nak tanya hukum tai cicak jatuh dekat baju waktu semayang. Itu tak payah nak diisi borang dan seumpamanya. Tapi dia berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan hubungan kelamin. Takut-takut nanti sekarang sebenarnya dah bercerai, tak halal tapi masih duduk serumah kan. Jadi terlibat dengan zina. Sebab tak berapa kali dah cerai kan. Jadi benda-benda begini mesti dibawa ke Jabatan Agama yang dulu menguruskan kita ketika nak kahwin, dan ketika berlakunya masalah rumah tangga, maka kita kena rujuk dekat sana. Sebab diorang yang susun, diorang yang dokumentasikan, diorang yang akan ada fatwa-fatwa, koleksi-koleksi fatwa yang boleh menyelamatkan rumah tangga. Ada suami yang kadang-kadang terlepas cakap ataupun terlalu marah, mengamuk, cerai talak 3. Mungkin kalau dengar jawapan daripada seseorang tu jatuh, tak boleh kahwin lagi, kena bercerai selama-lamanya, tak boleh bersama. Bukankah kat situ kesedihan ataupun rugi? Tapi bila pergi Jabatan Agama, maka Jabatan Agama ada sistem, ada ruang mahkamahnya. Mahkamah akan tanya, waktu awak menjatuhkan talak tadi tu dalam keadaan yang waras ke ataupun mengamuk gila ke sampai hilang pertimbangan ke, tak sedar ke, macam mana? Bila dia jawabnya tak sedar, maka talak tak jatuh. Maka selamatlah sesebuah perkahwinan itu. Jadi kepada makcik-makcik ataupun kepada kakak-kakak yang ada orang kata berlakunya perkara-perkara begini, maka hendaklah diserahkan kepada Jabatan Agama ataupun mahkamah. Tapi sebelum ke Jabatan Agama tu, kalau boleh selesaikan suami isteri. Jangan salah faham ya, cadangan Cik Man untuk pergi ke kaunseling ataupun Jabatan Agama tu untuk bercerai. Sebab ada di kalangan perempuan ataupun isteri-isteri orang, dia tak nak pergi Jabatan Agama. Kenapa Ustaz cadangkan saya pergi Jabatan Agama, saya belum nak bercerai lagi. Siapa kata pergi Jabatan Agama nak bercerai?
Kita dulu bersatu akad nikah sebab urusan jabatan agama lah. Takkanlah jabatan agama nak mencerai meruntuhkan rumah tangga orang. Tak. Kita pergi jabatan agama, dekat sana ada department kaunseling. Jadi siapa yang nak bercerai tu nanti, kaunseling akan panggil suami duduk, isteri duduk, dengar cerita awak bergaduh sampai nak bercerai-berai. Jadi saya menasihatkan kalau boleh berbincang, ada kekurangan tu kalau boleh buat-buat tak pandang aja, masing-masing pun ada kesilapan, masing-masing ada dosa. So kurangkan ego masing-masing. Jadi itu tugas kaunseling. Cuma bila sampai satu tahap yang memang dah tak boleh diselamatkan, mungkin kalau terus bersama ada berlaku kemudaratan dari segi nyawa dan seumpamanya, maka yang tu soal kedua. Tapi first datang ke pusat kaunseling tu adalah tujuan untuk menyelamatkan perkahwinan. Sebab kita ni kalau bergaduh laki bini, kadang-kadang masing-masing nak menang. Tapi kalau ada seorang hakim kat depan tu, cuba cerita, seorang tak boleh menipu dah. Tadi bergaduh laki bini, masing-masing ong, corner sana, corner sini. Tapi kalau dah dua-dua depan hakim, dua-dua depan kaunselor ataupun orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan, orang kata, majlis nasihat itu, di masing-masing pun memang kena sedar diri dan mengaku kesilapan masing-masing. Tak boleh nak tipu-tipu lagi dah. Itu tujuannya kalau berlakunya pergaduhan, maka selesaikan dahulu ataupun lantik masing-masing wakil, mengadu dekat mak mertua, mengadu dekat mak, masing-masing wakil, mak-mak kita ni, kalau boleh, dia nak tengok kekal perhubungan kahwin tu sebagaimana dia juga. Sebab ujian zaman sekarang ni dalam perkahwinan tak sama dengan ujian pada zaman dahulu. Zaman sekarang ni macam-macam unsur-unsur yang masuk yang boleh mengganggu-gugat sistem rumah tangga. Kemudian ada persoalan daripada isteri-isteri, Cik Man, suami saya dia mengaku bujang lah Cik Man. Dia mengaku bujang sebab member dia bagi tahu malam tadi lepak kedai mamak dia mengaku bujang. Jadi jatuh talak ke tidak? Jadi boleh tidur dengan dia ke tak ni? Isteri ni isteri yang bagus. Hai, si suami kan seronok lah kau bujang tak padahal dah berkahwin dah. Jadi berkenaan dengan mengaku bujang. Baik, di sini Cik Man nak berkongsi satu isu iaitu berkenaan dengan hal talak. Talak yang macam mana jatuh, talak yang macam mana tak jatuh. Talak ni maksudnya cerai. Kuasa yang ada pada suami, iaitu kuasa pembubaran perkahwinan. Talak pada suami. Kalau isteri pula dia ada kuasa khulu', iaitu tebus talak, iaitu membayar sebahagian daripada jumlah mas kahwin dan minta supaya suami lepaskan. Bang, lepaskan saya bang, ni saya bayar balik mas kahwin. Itu khulu', kita panggil tebus talak. Yang ketiga, konsep pembubaran perkahwinan ialah fasakh. Fasakh ini ialah kuasa mahkamah. Jadi wahai wanita-wanita di luar sana, jangan anda rasa bahawa anda terzalimi ataupun anda ditindas, kerana Islam tetap ada ruangnya untuk mengeluarkan anda daripada istilah gantung tak bertali. Cuma satu syarat saja, kaklung-kaklung ataupun maklum-maklum kena tahu hak masing-masing dan kedudukan masing-masing di dalam Islam. Kerana Islam itu tidak mendiskriminasikan, memenangkan lelaki, kemudian menindas perempuan. Jadi kita kena tahulah apa itu talak, apa itu khulu' dan apa itu fasakh. Jadi bagi suami yang mengaku bujang tadi, lepak-lepak dekat kedai mamak, tiba-tiba, "Oi, alhamdulillah hari ni aku bujang." Jatuh talak ke tak jatuh tu? Rehat sekejap. Jumpa selepas ini. Dah kahwin, buat cara dah kahwin. Nanti kan kalau kau menipu macam tu, dengar dia orang tak faham, orang pergi sebarkan orang lain, bukan keharu jadinya. Alhamdulillah kembali kepada Cik Man. Jangan ke mana-mana ya. Kita masih lagi ada isu-isu yang nak dibincangkan. Okey, tadi sebelum rehat tadi Cik Man ada tinggalkan satu persoalan. Kalau suami mengaku bujang, ni soalan netizen lah ni. Suami mengaku bujang Cik Man. Jadi jatuh ke tidak talak? Dia balik rumah boleh tak tidur serumah? Okey, dia begini. Talak ada dua. Yang pertama talak yang soreh, iaitu talak yang jelas. Talak jelas ni kalau main-main jatuh, serius lagi jatuh. Contohnya, Ayang, jom kita gurau-gurau. Abang ceraikan Ayang talak satu. Kan jelas kebangangan kat situ. Jatuh talak. Walaupun bergurau. Akal masih ada, saja-saja. Apa hal nak main-main talak ni? Nabi dah sebut dah, 3 perkara. Kalau buat betul-betul, jadi betul-betul. Kalau buat main-main, jadi betul-betul. Salah satunya ialah talak. Akad nikah main-main, cukup ada wali, ada saksi, walaupun saja-saja, jadi babe. Kemudian yang bercerai, saja-saja talak, jadi. Kemudian rujuk, jadi. Dan satu lagi, membebaskan hamba. Maka benda-benda yang macam ni, kita kena teliti supaya kita tak terjebak dengan perkara-perkara yang mendatangkan risiko yang besar. Okey?
Itu talak yang soreh. Perkataan dia selalu kita guna dalam bahasa Melayu, aku talakkan kau, aku ceraikan kau. Okey, so jatuh talak walaupun main-main. Kecuali kalau dia luar kewarasan, mengamuk, marah, mabuk dan seumpamanya, itu cerita lain. Okey. Yang kedua, talak yang tidak soreh. Maknanya talak tak jelas ataupun kita panggil talak kinayah, metafora. Contohnya, isteri dia nama Ain, suami dia Zaid, ataupun Faiz lah suami dia kan, kata Faiz kata mengamuk dengan si Ain, wah semenjak ni engkau berkawan rapat dengan si Abu tu, ya. Jadi sekarang ni kau pergi bungkus pakaian kau balik rumah mak kau. Jadi benda ni dia bukan jelas. Dia suruh aku bungkus pakaian ni, cerai ke tak cerai ni? Yang ni jatuh ataupun tak talak merujuk kepada niat si Faiz tadi tu. Kalau Faiz memang niat waktu suruh bungkus tu, halau berambus kau daripada rumah, niat nak ceraikan si Ain, maka jatuh talak. Tapi kalau semata-mata mengamuk, tak ada niat untuk cerai, maka dia tak jatuh talak. Cuma dia mengamuk, lepas tu mungkin dia orang selesaikan sendirilah, pujuk balik ataupun minta maaf dan seumpamanya. Okey, kita kembali balik kepada persoalan. Suami mengaku bujang di kedai mamak. Alhamdulillah, hari ni aku bujang babe, seminggu. Isteri aku outstation. Kan? So jatuh ke tidak? Maka bujang ni, mengaku bujang ni termasuk dalam kategori mana? Agak-agak kategori soreh ke ataupun kategori yang tidak soreh? Maka ia termasuk dalam lafaz yang tidak jelas. Dan dia bergantung juga dengan niat. Kadang-kadang maksud dalam hatinya bujang sebab isteri tak ada pada malam tu. Ataupun bujang maksudnya bujang tiga lagi orang kosong boleh kahwin. Jadi kita tidak menjatuhkan talak pada suami yang mengaku bujang. Kadang-kadang dia bergurau menipu. Sebab benda tu bukan jenis yang soreh. Dia just metafora ataupun benda yang bersifat perumpamaan. Cuma kita nasihat kepada suami-suami, dah kahwin, buat cara dah kahwin. Ya? Nantikan kalau kau menipu macam tu, dengar dia orang tak faham, orang pergi sebarkan orang lain, bukan keharu jadinya, langsung viral. Si Faiz mengaku bujang, si Zaid pula mengaku bujang. Padahal isteri dekat rumah, anak beratur dekat rumah kan. So benda-benda ni yang melibatkan akhlak lah sebab menipu dan seumpamanya. Baik. Kemudian persoalan seterusnya daripada netizen, Cik Man, saya ni tunang orang. Tapi ada orang datang merisik. Jadi macam mana? Tunang ni, khitbah kan? Merisik ataupun meluahkan sesuatu, meluahkan kepada seseorang untuk menikahinya. Si lelaki meluahkan kepada perempuan untuk dijadikan bakal isteri. Sudikah awak menjadi bakal isteri saya suatu masa nanti, saya nak kahwin dengan awak? Setuju. Maka dah bertunang dah. Okey, meluahkan sesuatu. Ataupun pergi jumpa bapa perempuan tu, wali perempuan tu, pak cik, saya nak kahwin dengan anak pak cik. InsyaAllah saya akan kumpul duit dalam tahun depan saya nak kahwin ni. Jadi pak cik setuju tak? Pak cik setuju. Anak pak cik pun setuju. Dah bertunang. Jadi bila bertunang ni ada hak. Ada hak bagi lelaki tu. Apa hak bagi lelaki tu? Lelaki lain tak boleh potong lain. Lelaki lain tak boleh caras. Lelaki lain tak boleh ganggu perempuan tersebut selagi mana salah satu pihak, iaitu sama ada lelaki ataupun pihak perempuan, belum memutuskan hubungan pertunangan. Okey? Itu kena faham tu. Jadi mana-mana lelaki yang nak meminang perempuan, kita tanya, awak ada orang ke belum? Dah ada. Okey, minta maaf. Jangan pula jadi setan kat situ. Ya, pergi berjuang untuk memutuskan hubungan pertunangan antara kedua belah pihak. Tak boleh. Nabi sebut dalam hadis, tidak halal bagi seorang lelaki yang meminang atas pinangan saudaranya. Maka hukum potong lain, tunang orang, haram. Jelas. Selagi tak ada putus pertunangan mereka berdua. Tapi kalau misalnya kata seorang lelaki tu kata, awak dah bertunang ke belum? Saya dah bertunang dah. Saya dah bertunang. Okey, saya minta maaf. Saya tak tahu pula, saya takkan ganggu. Tapi kan saya, sebenarnya saya tak suka tunang saya tu. Dan saya ambil keputusan untuk putus. Sebab tunang saya tu sekian. Sampai dia orang putus, barulah yang kedua tadi boleh masuk lain. Jadi maknanya selagi ada hubungan pertunangan, kita berada dalam lingkungan persaudaraan Islam, maka tidak berhak ataupun tidak wajar seorang saudara se-Islam ingin menghancurkan kebahagiaan ataupun rumah tangga saudara Islamnya yang lain. Yang sepatutnya orang yang ketiga ni tadi, Ain dah bertunang ya Ain. Dengan siapa? Dengan Abu. Jadi maknanya saya ni mengharapkan semoga Ain kahwin dengan dia. Apa?
Ain tak berapa seronok. Ain, kadang-kadang Quran ada sebut ain yang macam-macam. Ain yang lawan Quran. Barangkali orang yang ain tak suka, tapi itu baik bagi ain. Barangkali orang yang ain suka, rupa-rupanya tak baik bagi ain. Ini Allah sebut ain, bukan saya sebut. Maka ain pun semangat untuk meneruskan perkahwinannya dengan si Abu. Baik, jadi itu antara persoalan-persoalan yang orang kata yang orang tanya Cik Man lah. Baik, seterusnya, kenapa dalam Islam Cik Man kena bertunang? Kenapa tak kahwin terus? Sebenarnya tunang tak wajib pun. Boleh je kahwin terus. Tapi takkan tiba-tiba kita tutup mata, tak, jom kahwin. Mestilah ada tempoh masa untuk kenal dulu. Jadi tempoh masa untuk kenal ni sebelum akad nikah ni, orang Melayu panggil mungkin bertunang, mungkin merisik dan seumpamanya. Contohnya yang berlaku pada zaman Nabi, seorang lelaki kata, "Ya Rasulullah, aku nak berkahwin dengan seorang perempuan." Nabi kata, "Dah tengok ke belum? Pergi tengok sampai nanti engkau ada rasa keserasian." Jadi mana ada orang lain tak tahu, orang kata ketidaktahuan siapa pasangan dia, tiba-tiba pegang tangan, tak, jom kahwin. Hati budi tak kenal, rupa pun belum kenal, ada penyakit ke tidak. Akhirnya nanti akan mendatangkan risiko ke dalam perkahwinan. Sebab tu adanya fasa ataupun ruang. Yang Nabi pun bagi ruang ini kepada sahabat ataupun kepada kita semua supaya kenal terlebih dahulu pasangan yang kita nak jadikan orang kata mate ataupun partner selama-lamanya dalam hidup kita. Jadi setakat itu untuk hari ini kita bincang tentang perkahwinan yang puncanya daripada hadis nikahi perempuan kerana 4 perkara itu. Jadi insya-Allah kita akan sambung esok hari untuk episod yang terakhir untuk tema minggu ini hadis. Jadi jangan ke mana-mana esok pada waktu yang sama ya maklum. Kita kembali dalam rancangan apa? Jawapan Panas Cik Man. Assalamualaikum.